topik. Okay, jadi hari ni kita akan tengok subtopik yang baru. Minggu lepas kita dah decide yang kita tak ada kerja rumah So kita dah menguasai keseluruhan subtopik tu. Jadi hari ni kita akan tengok 1.3. Lepas ni dia jadi macam senang je lah konsep asas awak dah tahu. Dan saya target minggu depan kita akan terus habiskan topik 1 ni Jadi hari ni kita akan habiskan pecahan lah. Okay, jadi awak boleh buka buku awak. Yang so far yang saya tahu ada beberapa orang pelajar dia dah dapat buku daripada koperasi Jadi siapa yang dah dapat tu boleh gunakan buku koperasi lah. Tak ada masalah. Okay, jadi tulis tarikh hari ni. Hari ni 18/4 2022 Okay, dan tulis tajuk dia pecahan positif dan pecahan negatif. Untuk pelajar di LP, tulis bahasa Inggeris lah tajuk dia. Positive fraction and negative fraction and negative fraction. Okay, so tulis tajuk dulu. Okay. Okay, jadi kita boleh mulakan Okay, so positive and negative fraction ataupun pecahan positif dan pecahan negatif. Untuk subtopik ini sangat senang. Sangat senang lah, tak ada apa sangat. Jadi kamu pun dah pernah belajar fraction lah kat sekolah menengah dulu. Okay, so ni kita tunjukkan kita ada garis nombor kat sini. Okay, so biasalah. So in the middle, kat tengah ni kita ada kosong. Dia ke kanan maksudnya lebih ataupun nombor dia akan jadi lebih besar lah. Dan ke kiri nombor dia akan jadi kurang daripada kosong Akan jadi begitu. Okey, kita tengok terus kepada contoh 9. Wakilkan pecahan berikut pada garis nombor. Yang ni jangan salin dulu. Tengok dulu Okey, tengok dulu jangan salin. So represent the following fraction in the number line. Okey, so kamu ada macam ni lah. Jadi kita dah tahu kat sini dia punya boleh ubah tak sama kan. Jadi dia ada satu kaedah. Pertama sekali kita tahu di antara nombor positif iaitu 1/2 dan 1/4. Okay, ada dua cara lah. Kita nak tahu nombor mana yang lebih besar. Sekejap, lambat saya punya ni. Tak nak sync dia. Okay, jadi saya tanya awak lah, antara 1/2 dan 1/4, yang mana yang lebih besar sebenarnya? 1/2. 1/2. Kan? 1/2 yang lebih besar lah. Okay, 1/2 lebih besar sebab kalau convert atau tukar dia dalam bentuk pecahan, dia akan menjadi 0 perpuluhan berapa? 0.5. 0.5. Kalau 1/4 tukar pada bentuk perpuluhan, awak akan dapat 0.25. 0.25 Ini salah satu cara lah awak boleh tentukan. Jadi kaedah pertama, Allah hai kalkulator. Lambat pula saya punya ni. Ada problem sikit maaf apa? Macam ada masalah. Tak boleh lihat. Tak bergerak. Saya try tutup OneNote saya ni pelik. Dia tiba-tiba bermasalah. Memang siapa yang dah ada buku teks tu mungkin boleh tengoklah buku teks masing-masing Saya cuba buka semula.
Okay, we try. Bismillah. Tadi tak baca bismillah kot. Tadi pun dia buka kelas tak? Selalu kan buka kelas dengan umur kita Al-Fatihah dah kan? Kita tak buka. Bismillah. Okay. Jadi kita tengok kat sini. Okay, langkah pertama, awak boleh tahu nombor tu besar ataupun kecil, awak boleh tukar pada bentuk pecahan lah. Ataupun terus guna kalkulator. Tukar pada bentuk pecahan Tukar kepada bentuk pecahan. Okay, langkah kedua, awak boleh atau langkah ataupun awak boleh ini boleh salin lah, salin. Atau awak boleh samakan penyebut. Samakan penyebut. Paling senang of course lah kita tukar pada bentuk pecahan Jadi contoh 1/2 dengan 1/4, 1/2 ni lebih besar kan. Yes, kita boleh samakan penyebut di mana kita boleh pilih sama ada kita nak tukar pada bentuk yang lebih besar lah. Kalau kat sini kita ada 2 dengan 4. Nombor apa yang besar? Nombor 4 yang besar kan. Jadi tukar 1/2, kita tukar kepada penyebut dia jadi 4. Okey, contoh di situ mula-mula awak ada 1/2, 1/4, negatif 3/4 dengan negatif 1/2. Okey, jadi kita nak samakan penyebut dekat bawah ni 4 Jadinya kita samakan, jadi yang senang kita darabkan 2 penyebut dia nak jadikan 4. Biar samalah. Bila penyebut bawah sama, atas pun kena sama. Okey. Yang ini 4 dia dah settle lah sebab bawah kita memang nak sama dengan 4. Jadi tak payah usik. Yang ini pun kita darab 2, atas pun darab 2 lah. Maka pecahan yang baru dia akan jadi 2/4, 1/4, negatif 3/4 dengan negatif 1/2/4. Okay, selepas tu bila kita susun, kita pun susun. Okay, susun bentuk paling besar dia nombor paling besar lah. So paling besar kita ada 2/4 kat sini kan. So letak paling kanan Kemudian kita ada 1/4. 1/4. Okay. Ke kiri, nombor makin kiri makin kecil So paling kecil adalah negatif 3/4. Diikuti dengan negatif 2/4. Okay. Bukan jadi satu. Okay, dekat penyelesaian dia, tiba-tiba dia ada letak dia letak kosong dengan negatif 1, betul tak? Kosong, 1 negatif 1. Perlu tak awak letak sebenarnya kalau diberi nombor, ada 4 nombor ni sahaja? Perlu. Sebenarnya tak payah, tak perlu pun tak apa. Sebabnya dalam contoh ni, contoh 9, dia hanya nak fahamkan awak kedudukan tu terletak di mana. Okay? So maksudnya 1/2 dan 1/4 tu lebih besar daripada sifar lah. Jadi dia nak fahamkan kita lah. Kecuali kalau dia nak awak isi setiap satu senggatan ini dengan nombor-nombor yang sesuai. Okay? Kalau pada saya, kalau kita keluarkan soalan, dia bagi 4 nombor macam ini, hanya cukup sekadar awak susun sahaja nombor mana yang kecil ke besar lah, ataupun besar ke kecil, bergantung kepada soalan yang diberi. Okay, jelas Sorry. Mana ni? Hilang. Tiba-tiba hilang nombor saya ni. Tadi ada tiba-tiba tak ada. Okay. Jelas Okay, jadi saya nak awak cuba buat latih diri. Yang ni buat. Latih diri 1/3A buat sekarang. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Okay, kalau bahasa Inggeris dia ialah baru keluar.
Dia lambat sebab kita guna internet. Internet kat sekolah ni tak stable sangat. Okay, jadi ni cukup sekadar macam ni lah, cantik je. Nampak tak kesa ni kan? Okay, so awak cuba buat latih diri 1.3A. Cuba tulis dulu Bahasa Inggeris apa? Wakilkan percaya berikut. Represent the following fraction in the number line. On the number line. On the number line. At the number line. On the number line. On a number line. Dalam buku teks punya. Okay, so you boleh buat tu. Nak tulis tapi ni sebab internet ni dia lambat, jadi saya lambat dapat sync pen. Represent the following fraction on a number line. Allah Akbar. Okay, siapa yang dah habis, mungkin boleh sharekan jawapan lah. Boleh raise hand siapa yang nak sharekan jawapan tu untuk soalan 1A Siapa yang dapat 1A boleh buat 1B juga. Alah, hai, kenapa lah? Okay, baru boleh gunakan. Okey, awak gunakan kaedah mana? Kaedah pertama ke kaedah kedua? Awak terus tukar pada perpuluhan atau samakan penyebut? Samakan penyebut. Samakan penyebut. Boleh samakan penyebut. Jadi kalau contoh awak dah boleh buat latih diri 1.3A, dah pandai, nak buat yang kat bawah ni, susun daripada kecil ke besar dah boleh dah, sepatutnya benda yang sama lah Okay, 1A. Ada tak siapa-siapa yang sudi share jawapan? Saya bagi hint lah kan. Nak samakan dengan nombor berapa? 10 ke 5 ke 2? Penyebut dapat bawah. 10. 10. Wah, 10 Sebab nombor yang paling besar adalah nombor 10. Jadi bila samakan 1/10. Okey, yang 3/5 ni nak darab berapa? Misalkan 2. So kamu darab 2. So bawah 10 atas 6. Yang ini 1/2 darab berapa? 5. 5. So dapat 5/10. Yang terakhir tu darab berapa?
2. So dapat negatif 20. Jadi awak boleh susun lah nombor tu, susun daripada kiri ke kanan. Tentukan yang mana. Harap dulu. Saya nak menulis tapi masalah, saya ada masalah dia lambat prosesor ni. Tengok tu, dia hilang lagi. Tak boleh nak tulis. Harap dulu. Kayaknya hilang. Ngajuk dengan saya ni. Okey, siapa yang boleh sharekan jawapannya? Nak. Allah Akbar. Dah siap belum? Dah. Dah Okey, yang mana awak letak paling kiri? Paling kiri ialah 3/5. negatif 3/5, betul tak? Betul. Lepas tu Betul. negatif 1/5 kan? Ya. Lepas tu 1/10. Lepas tu 1/2, betul tak? Betul. 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 Okey, untuk B, sama kan? Tapi kita ada ni pecahan nombor bercampur. Macam mana kita nak tukar pada pecahan tak wajar tu? Darab tambah. Darab kena tambah. Okey, cuba awak buat darab tambah. Mana pergi, hilang dah? Atas sikit. Gitu. Aduh, tahulah apa jadi ni. Tak boleh naik pula. Tak boleh nak naik. Aduh, ya Allah. Bismillah, bismillah. Naikkan. Hilang semua. Lambat lah. Dia punya ni dah berat sangat ni OneNote ni. Lambat dia tak nak keluar. Saya pakar balik OneNote saya ni problem sangat ni. Teruk sangat dia punya problem ni. Awak boleh tengok buku teks yang kita share dekat Telegram tu dulu. Saya cuba buka balik sekali lagi.
ke? Hmm. Okay. Okay, nampak dah. Okay, so susunkan per 6, so tukar pada pecahan tak wajar sini, kita darab, dekat sebelah sini kita tambah. Oh, dia hilang pula. Memang tak boleh menulis. Ya Allah, sabar je lah. Pasal lah. PowerPoint. Saya nak tukar pada PowerPoint. Sekejap Yang lain tu saya rasa awak dah dapat jawapan kan? Ah, Dah. 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 Okay, kita tukar pada PowerPoint. Masalah dia kadang-kadang macam ni lah, ada problem dia. Kita pun tak tahu bila nak ada problem kan? Tukar sekejap Okay, so ini tadi. Okay, so ini tadi kita darabkan dengan 2. Jadi tak lawa Ni 3, sini darab 3. Darab 2. Ini darab 3, darab 3. Ni awak tukar pada pecahan tak wajar dapat negatif 5/6. 5/6. Okay, dah tukar tadi. Okay, so awak susun. So yang paling kiri adalah negatif 5/6. Okay, lepas tu kita ada negatif 1/3. 5/6 ni 5/6 atau awak Cikgu, boleh tulis bukan negatif 1/4/6 ke? negatif 1/4/6. Tukar Yelah, dulu kalau pada pecahan tak wajar. Sekejap kita ambil eraser. Okay, negatif 1/2/3 tukar pada pecahan tak wajar. Sini darab, sini tambah kan. So awak akan dapat negatif 1 darab 3. Betul? 1 Betul. darab 3. Dapat apa ni? 3 5 tambah 5/3. betul tak? 5/3 Betul. 5/6 maksud 5/3. Negatif 5/3 dapat sama Okay, lepas tu kita tukar samakan dia punya bawah ni, awak dapat darab 2 lah. Okay, so dapat negatif 10/6, betul tak? Okay, so bukan negatif 5/6 lah. Sini adalah negatif 10/6. Cikgu kena kecilkan tak? Tak payah dulu sebab sekarang kita nak samakan dia punya penyebut kan? Betul. Tapi So, kalau dah awak kecilkan, kalau kan dia jadi semua jadi per 3 balik. Nanti tak kita tu tak boleh yang penyebut dia. 10/6 tu saya kecilkan jadi 1/4/6. 1/4/6. 1/4/6. Sama ke 1/4/6 ni? Dia negatif 1/4/6. Negatif 1/4/6. Boleh jugalah, boleh. Dia sama ada terus negatif 10/6 ataupun negatif 1/4/6 lah. Okay, sebab saya nak buat negatif 10/6 ni sebab nak tengok terus nombor dia besar ke kecil Okay, jadi dekat situ antara 4 nombor ni yang mana yang paling kecil? Negatif 10/6 ataupun negatif 1/3 ni. Negatif 1/3 adalah negatif 2/6 kan? So yang paling kecil negatif 10/6 lah kan? Betul tak? 26. Lepas tu negatif 1/3. Sebab darab 2 negatif 2/6. Okay. And then between nombor positif ini yang mana yang paling besar sekali? 1/6 ke 1/2? 1/2. 1/2. Ini tak payah darab, ni tertinggal. Okay, 1/2 dulu. Lepas tu baru 1/6.
1/6 tak payah ubah sebab dia dah dalam bentuk yang betul lah yang kita nak ubah ni. Okey, jadi susunan dia macam tu lah Okey, awak boleh tulis macam ni ataupun awak tulis macam tadi tu. Ambil soalan yang sama tadi tu. Negatif, ulang baliklah 1/2/3 nombor yang sama. Macam ni. Yang lain semua sama lah. Okey, untuk nombor 1B Okey, sekarang kita tengok nombor contoh 10. Contoh 10 pun sama juga. Banding nak susun macam berikut mengikut tertib menaik. Okay. Tengok dia punya penyelesaian. Kalau saya boleh besarkan. Okay. Ini penyelesaian dia. Jadi semua nombor ini yang awak dapat, kita tukarkan kepada dalam bentuk yang samalah. Dia punya pembawah ni kan. Kat bawah ni. Macam ni tadi. Ni tadi kawan awak ada tanya tadi kan. Dia tukar terus pada nombor yang sama. Sebab ada tukar balik pencatat pelajar ataupun terus buat nombor campur. Dua-dua boleh. Okay, so tukar. Jadi bila tukar tu, dia tengoklah dia susun. Jadi kita tengok antara nombor-nombor ini yang mana belah kiri dan belah kanan. Begitu Jadi yang paling kiri, kita tengok kat situ ada negatif 1/5/8. Ini yang pertama yang paling kecil. Mana saya punya ni? Saya buatkan. Negatif 1/5/8 yang paling kecil. So dia duduk kat belah kiri ni. Negatif 2 ni kalau kamu tak tulis pun tak apa sebenarnya. Okay. Dia cuma nak nampak ada beza kat situ je. Okay, so negatif 5, lepas tu negatif 1/2/8. Okay, kat sini. And then awak dapat negatif 6/8. Betul Setakat ni jelas tak yang ini? Boleh buat? Jelas. Jelas Betul negatif. Kan? Nombor tu makin membesar lah. So antara 1/8 dengan 4/8, 1/8 dulu, last sekali barulah 4/8. Okay, boleh Okay, so kita susun. Sini dia susun lah. Tertib menaik. Kalau tertib menurun, apa jadi pada nombor-nombor ni? Kalau saya buat tertib menurun, mana datang dulu? 1/2 yang besar. 1/2. 1/2. Dia akan jadi macam tu lah. Okay, so saya buat tambahan. Kita buat 2 soalan. Saya screenshot sekejap. Kalau siapa yang ada buku teks, boleh tengok. Boleh tengok buku teks lah. Lepas contoh, lepas latihan tu. Latih diri 1.3B lah. 1.3B 1.3B. Okay, ambil satu soalan nombor 1 tu. Buat yang tu dulu. Sebab saya tengah ni Nombor cari. 1 tu buat A dengan B kan? Nombor 1. Okay, nombor 1 kita buat A dulu. B tak payah. Okay. Nombor 1 buat A dulu. Saya pun tengah tengok nak dapatkan screenshot. 1A, nombor 2 kita nak buat B. 1A, 2B. Ya cikgu, maksud cikgu nombor 1 tu buat A, nombor 2 tu buat yang B punya. Ya. Okay. Nombor 1, 1A. Nombor 2, 2B. Satu A saja Bahasa Inggeris dia apa? Banding dan susun tu. Compare and
arrange the following fraction Compare in and arrange the order. following fraction in In ascending ascending order. Descending order, So you tulis arahan tu macam tu. Satu A, nombor 2 buat B. Tapi yang baru masuk tu boleh buka buku teks lah. Latih diri 1.3B Okay, ada siapa yang dah siap 1A? Ada tak? Siapa yang dah siap 1A? Nombor berapa yang paling besar pembawah ni? 24. 24 kan? Jadi awak tukar yang bawah ni semua kena samakan pembawah dia dengan 24 lah. Jadi cuba samakan dengan 24. Apa yang awak akan dapat? 6 darab berapa 24? Darab 4 baru sama dengan 24. So bawah ni dia akan jadi negatif 20 per 24. Koma. Okay, lepas tu 4 darab berapa 24? Darab 6. 6. Dia akan dapat negatif 6 per 24. Yang ketiga, yang 8 darab berapa 24? 3. Darab 3. So dia akan dapat berapa sini? 9 per 24. Okey, yang seterusnya darab berapa? 2. 2 So dapat negatif 10 per 24. Lepas tu kita ada 7 per 24 lah. So awak susun. Cikgu dah siap. Siap dah? Dah siap. Dah siap. Okey. Siapa yang nak share jawapan dekat Telegram? Terus share. Nanti saya pilih mana satu. Cikgu kalau dah siap nombor 1 buat nombor 2 terus lah. Ya. Okay. Iqbal, boleh share jawapan Iqbal kat Telegram? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Tak boleh. Okay, kalau tunggu sekejap boleh. Okay, sekejap ah.
Cikgu nombor 2 buat yang B kan? Nombor 2 buat B. B sahaja. Tak payah. Okey. Cikgu tak boleh cikgu. Mak ayah saya pergi keluar. Oh, ada ni. Okey, ada siapa? Ada seorang share ni. Linda. Cikgu, 1B kena buat ke? Tak payah. Satu B tak Yang perlu. Buat 2B. okey. Buat 2B terus. Okey, sementara tu saya sharekan Linda punya jawapan. Okey, Linda. Linda kelas mana ni Linda? Satu iman. Satu Iman. Linda satu Iman. So, you boleh tengok Linda punya. Saya besarkan sikit. Compare and arrange the following fractions in descending order. So, dia darab sama. Okey, lepas tu susun lah. Susun yang paling kiri, paling kecil. Okey, yang paling besar, paling ini. So, betul tak yang Linda buat tu semua? Betul So, Linda buat tu semua betul. Bagus. Linda. Satu. Iman. Okay, betul Sekejap. Okay, so 1A. So, saya harap you tak ada masalah lah untuk buat ni Okay, next kita boleh tengok kepada 1B lah. 2B, sorry. 2B. So, you boleh buat 2B. Yang ni. Ni 2B. Banding dan susun mengikut tertib menurun. Tadi dia nak tertib menaik. Sekarang dia nak tertib menurun. Kalau bahasa Inggeris dia adalah descending order. Descending order. Okay, so kita buat 2B 2B sahaja. So kamu buat. Baik, this time kita ada paling besar adalah 18. So pastikan yang lain, semua ni kamu darab dengan apa dapat 18 lah. So 9 ni darab 18. Ni darab 2 dapat 18. Ni darab 2. Okay, and then tapi 12 dapat 18 Oh, sebenarnya kita kena darab 36, betul tak? Tak boleh darab 18 sebabnya kita ada 12. 12 nak darab dengan berapa dapat 18? Tak boleh kan? So kena cari lagi. Samakan. 36 boleh. Kalau 36 boleh. Sebab kalau 18 darab 2 dapat 36. Okay, 12 darab dengan berapa 36? 3. Darab 3. dengan 9 darab berapa 36? Darab 4. 4. Okay, 9 darab 4. 9 darab 4. Ada lagi yang baru masuk ke terkeluar kot? Ini adalah 2 darab 18 dapat 36. Jadi awak samakan dia punya penyambut dan juga dia punya pembawah dia lah. Samakan dulu. Okay, lepas tu susun. Siapa yang siap beritahu? Dah siap cikgu?
Okay, ada siapa yang dah siap? Ada yang dah siap? Tak ada lagi? Ada lagi? Belum ada lagi? Siapa yang dah siap tulis kat mesej tu, dah siap. Baru saya tahu kamu ni dah siap ke tidak. Kan? Dah siap belum? Belum. Dah. Siap. Dah cikgu, dah. Dah siap dah? Okey. Ada tak yang share jawapan dekat Telegram? Ada. Arif Danny, Satri Ehsan. Okey, bagus. Arif Danny. Tengok jawapan Arif Danny. Okey, so ni Arif Danny. B. Sorry ya. Ni 11 kan? Okay. So susun. Okay, and then tapi dia nak dalam tertib menurun. Jadi tertib menurun besar ke kecil lah. Bukan kecil ke besar Mesti dia besar ke kecil. So kita boleh semak lah. 1, 18. Okay, betul tak? Betul tak? Siapa boleh tolong saya? Okay, jadi saya dah check. Muhammad Ali Afif Dani. Afif Dani Satu Ehsan. Betul. Betul. Betul kan? D. Semua tak buat dalam garis nombor. Mana pen tak nampak. Saya suka menulis di OneNote sebab OneNote ni dia automatically tulisan kita jadi lawa tau. Tapi mungkin hari ni dia ada masalah sync ke apa kita tak tahu ada masalah technical lah. Okay, betul Afif Dani. Okay, bagus. Tahniah Afif Dani. Sudi share jawapan dengan semua. Bagus. Okay, seterusnya kita tengok yang ini. Okay. Gabungan operasi. Jadi awak boleh buat tajuk. Tajuk dia tulis kat situ gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Titik Titik. Dalam bahasa Inggeris dia combined operation for positive fraction and negative fraction. Bahasa Inggeris dia. Combined operation between positive fraction and negative fraction. Okay. So tulis tajuk tu. Tulis dulu tajuk dia. Okey, contoh 11. Yang ni jangan salin Yang ni saya nak kamu tengok dulu. Tengok je dulu. Okey, dah ready belum? Cikgu Belum, suruh belum. tulis apa tadi? Belum.
Belum Tulis tajuk ni. Tajuk dia. Gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Titik Kalau bahasa Inggeris dia, you boleh buat combine operation for positive fraction and negative fraction. Ni DLP punya tajuk. Combine operation Tulis tajuk dulu. Jangan salin contoh 11 tu. Saya nak awak tengok je. Yang awak perlu tulis adalah tajuk sahaja. Aku tajuk tu gariskan ke? Gariskan. Boleh gariskan. Dari Nah, okey, kita tengok. Nanti semua kena tengok. Kalau tak tengok nanti susah nanti nak jawab. Okey. So kita tengok pada contoh 11 A dulu. Okey. Bila nak selesaikan operasi, kita kena gunakan kubah datuk ataupun BODMAS bracket of division, multiplication, subtraction, addition and subtraction. So untuk soalan ini, kita kena selesaikan kurungan dahulu. Setuju tak? Setuju. Kan? Setuju. Dari kat awak ada Setuju. pecahan. Apa yang perlu kita buat, kita kena samakan. So, samakan dia punya bawah. 6 dengan 5. Yang sesuai adalah 30 lah. So, sini darab 5, sini darab 5. Okay. Dekat 5 bawah ni darab berapa? Dapat 30. Darab 6 lah. Okay. Sebab itulah awak dapat 6 darab 2, 12. Tolak 5 darab 5, 25. Bahagi dengan 30. Setuju? Setuju. Okay, lepas tu kita kira 12 tolak 25. Ini saya dah ajar banyak kali dah. Operasi kalau berbeza, 12 ni positif. Yang ni negatif, kita tolakkan. Tapi yang menang berapa? 25. So simbol dia simbol negatif kat sini. So 12 tolak 25 dapat 13 per 30. Setuju tak? Ni boleh buat. Boleh. Okay, kemudian kita kena darabkan. Ni operasi darab. Okay, bila darab, awak boleh potong yang mana yang boleh dipotong lah. So sini 5 atas bahagi 5 dapat 1, 30 bahagi dengan 5 dapat 6 Jadi jawapan dia dapat negatif 13 per 3 kali 6 berapa? 2. 18. 18. 18. Jadi awak dapat negatif 13 per 18. Ni faham tak ni? Faham. Ini untuk yang A. Ni tengok dulu jangan salin. Tengok je. Okey, untuk yang B. Okay, B. Yang ini awak ada 5 per 8 tambah 1 per 3 bahagi kurungan negatif 5 per 6. Okay, yang dekat dalam kurungan ni adalah nombor. Dia tak ada melibatkan operasi kan. Jadi awak tengok operasi di luar, awak ada tambah dengan bahagi. Yang mana nak buat dulu? Tambah ke bahagi buat dulu? Bahagi. Buat yang bahagi. Jadi dia biru kan kawasan yang ini. Jadi dia tukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar supaya kita senang nak buat nak selesaikan. So ni darab 1 darab 3, 3 tambah 1 dapat 4. So 4 per 3. Okay. Yang ini dia buat darab tapi dia buat kita terbalikkan. Kenapa dia kata tukarkan bahagi kepada darab dan salingan negatif 5 per 6 adalah negatif 6 per 5. Maksudnya dia kata mulakan kita bahagi negatif 5 per 6. Bila kita buat darab, nombor tu jadi terbalik lah. Yang 6 kat bawah jadi atas. 5 kat atas jadi bawah. Okay. Contoh macam apa contoh kita bagi bahagi dengan 3. Contohlah kalau kita buat 5 bahagi 3 kan. Kita akan tulis 5 bahagi 3 macam ni kan. Tapi kalau kita ada kita buat apa contoh sebelum bagi apa
Kalau 1 darab 1/6. Ini awak akan dapat 1/6 kan. Tapi kalau apa dah boleh buat ni? Sama lah macam ni. Maksudnya kita boleh terbalikkan dia. Operasi dia tu. Terima lah macam ni kan. Kemudian kita boleh buat, kita nak selesaikan yang darab ni. So macam tadi kita potong 6 bahagi 3 dapat 2, 3 bahagi 3 dapat 1 lah. Jadi lepas tu awak darabkan, 4 darab negatif 2 dapat negatif 8. 3 darab dengan 5 dapat 3 dah potong tadi 1. So sini 1 sebenarnya ni, 1. 1 darab 5 dapat 5. Okay. And then lepas tu kita selesaikan, buka kurungan sini, tambah tolak jadi tolak. Lepas tu kita selesaikan macam biasa lah. Okay. Kat situ. So far boleh tak buat yang ni? Yang B ni mungkin susah sikit lah. Tapi kalau ada bahagi ni, awak sebenarnya boleh tukarkan kepada darab dengan syarat nombor ni akan jadi salingan ataupun dia buat terbalik. Jadi penting yang ini untuk fahamkan konsep yang ini. Salingan ni macam terbalik lah maksud dia. Kalau bahasa Inggeris, buku dia tulis apa? Kat sini ada tak ada tulis something? Siapa boleh tolong saya? Reciprocal. Reciprocal. Cara sebutan dia, salingan adalah reciprocal. Salingan reciprocal Reciprocal. Maksudnya dia terbalik. Okay, so jadi apa yang awak boleh buat adalah kita tengok kepada latihan. Latih diri 1.3. Okay, kita buat sekali dulu. 1A dulu So boleh tuliskan, ni kena tulislah. Latih diri 1.3, bahasa Inggeris dia self-practice. 1.3C. Arahan dia macam mana? Arahan dia. Evaluate each of the following. Evaluate each of the following. Okay, cuba buat 1A dulu. Kita akan selesaikan ini, tak sempat kita jadikan dia sebagai homework you, tugasan 1A dululah. Saya bagi masa 5 minit. Cuba selesaikan. Dalam masa 5 minit. Satu 1/6 darab 3/4 tambah 1/5. Dia punya hint adalah buat dalam kurungan dulu. Dah salin dah soalan 1A ni? Dah. Dah cikgu. Dah salin, saya ambil yang ni. Maksudnya untuk rujukan awak. Nanti awak tak tahu kan nak buat kan. Boleh ambil yang ni, sebiji macam ni. Ni 1A. 1A punya pengiraan lah. Ini cara dia. Sampai-sampai tu boleh tengok macam mana dia selesaikan Soalan tadi dah salin kan? Saya share lah. Kalau belum salin saya share kat Telegram. Saya share dulu semua. Senang sikit gitu. Okay, jadi awak boleh tengok soalan tu di Telegram. Dan saya akan sharekan nota yang tadi tu untuk rujukan awak satu ni.
siapa dah siap cakap dah siap tahu. Saya nak tahu ataupun tulis dekat message tu you dah siap. Supaya kita boleh tengoklah soalan mana lepas ni kita nak buat Dah siap. Cikgu dah nombor 1 je kan? Nombor yang A dulu je kan buat cikgu? Cikgu mute. Cikgu mute cikgu. Cikgu mute. Mute. Okay, boleh nampak. 1A. 1A dah siap dah? Okay, Dah. jadi kita panggil lah seorang. Tapi yang belum share lagi ni. Afif Haris dah share belum? Belum kan? Afif Danny dah. Afif Harif. Boleh share tak jawapan you dekat Telegram? Okey. Okay, share dulu. Ada tak? Ada tak? Saya tengah menunggu. Sekejap cikgu. Ada? Cikgu, phone saya slow.
Itulah masalah kan kalau kita interaksi online macam ni lah. Tak, kita buffering. Menunggu jawapan. Tapi tak apalah kan, at least kita belajar. Okay, yang saya baru dapat. Sorry ya. Okay, bagi dia cerah sikit. Cerah. Tak boleh cerah. Nampak tak? Orang lain nampak tak video pada ni? Yang ni kamu nampak kan? Samakan penyebut 4 darab 5, 5 darab 4, 15. Okey, betul tak dalam ni? Kat kurungan ni, betul kan? Betul. Mengawak So 1/6 darab 19/20. Betul. Sorry cikgu, tulisan tak jelas. Oh, tak apa. Tak apa, okey je. Okey, kemudian okey, mana dapat 7/6 ni? Oh, ni 1/6. Dia samakan pecahan tak wajar Afif kan? So 1/66 tambah 1, 7. So dapat sini 7/6. Kamu nampak tak kisah saya 7/6 ni? Nampak. Darab 19/20. Jadi kita darabkan. Tapi kita tak boleh nak kecilkan sebab 19 tak boleh bagi 6, 7 tak boleh bagi 20 kan? Tak boleh kecilkan. Jadi bila awak darab, bawah darab bawah, atas darab bawah lah. Atas lah, sorry. 6 darab 20, 120. 7 darab 19, 133. Jadi tukar pada pecahan tak wajar, balik, awak dapat, guna macam ni, 1/13/20. Okey, betul tak? Betul. Betul. Okay, so betul. Betul. Afif, apa nama tadi? Afif Harid. Harid. Kelas mana? Satu Iman. Satu Iman Okay, bagus. Okay, bagus. Teruskan. Okay, last sekali. Kita boleh buat B pula. Yang lain C, D, E, F kita jadikan yang punya homework Okay, yang ini teknik dia, awak ada tolak tambah dengan bahagi. Mana satu nak buat dulu? Bahagi. Lah, so buat tapi cara buat dia macam dekat buku teks tadi tu, bahagi kita tukar jadi darab, yang bawah jadi atas, atas jadi bawah. Kita terbalikkan dia. Okay? Jadi awak boleh tengok soalan ni di Telegram. Saya sharekan nota ni. Ni nota ni. Dia buat macam ni. B. Okay, awak boleh buat dululah. Sementara tu saya nak buat kehadiran. Soalan B je ke cikgu? B. Dah buat dah? Dah siap ke? Soalan A, B. Soalan yang kena buat A, B je ke cikgu? Sebenarnya kena buat semua A sampai F. Tapi hari ni kita bincang A sampai B je. Okay. C, D, E, F saya jadikan kerja rumah. Next class hari Jumaat. Saya nak you share jawapan dekat Telegram. Saya akan pilih yang mana yang saya nak bentangkan. Cikgu kerja yang mana? Apa dia? Homework C sampai semua tu F. Yang kena buat sekarang B lah. B kita bincang kejap lagi. Kalau ada yang dah siap. Okay, satu bakti dengan satu jujur saya dah buatkan poll kehadiran.
Awak boleh tandakan kehadiran dekat dalam Telegram Okay, satu amal dah buat full kehadiran. Okay, satu ihsan pun dah buat. Satu iman pun saya dah buat. Awak boleh tanda kehadiran dekat Telegram tu. Sempat ke nak bincang ni? Ada yang dah siap ke? Ke nak jadikan B sebagai you punya homework juga? Boleh lah tu. Macam mana? Siap. Dah siap lah? Wah, pantas. Siapa yang dah siap tu? Siapa kat itu? Saya, Afif. Afif juga. Orang lain tak siap ke? Afif Dani. Okay, Afif Dani. Boleh sharekan jawapan awak dekat Telegram. Tadi yang bercakap tu Afif Dani ke Afif Haris? Afif Deni. Afif Dani Boleh share lah jawapan awak. Yang lain boleh semak lah. Yang lain mesti tengah buat lagi tu. Afif Dani share dekat dalam kumpulan. Afif Dani. Tengok Afif Dani ni soal jawapan. Yang lain boleh semak Okay, yang ni tadi saya dah sebut kita bahagi. Kita buat yang bahagi dulu. So, you buat yang ni dulu. Okay, baguslah. Buat yang ni dulu. So, dia tukar pada pecahan tak wajar. 1 kali 3 tambah 2, 5/3. So, bahagi jadi darab. Okay, kat sini ada kesilapan ni. Apa kesilapan Afif dan ni? Siapa boleh? Dia tak terbalikkan Tak terbalikkan. 7 ke atas, 3 ke bawah. Balikkan untuk mendarab. Sebab dia darab kan, tapi kena terbalikkan. Reciprocal tadi tu, salingan. Okay, so dia buat kat sini patutnya dia jadi sini berapa ni? Sini 7, sini 3 kan? 3. Dia akan jadi gitu dulu. Okay, yang lain semua betul. Okay, lepas tu kita boleh buat samakan dia nak darab lah ni. Kes dia nak darab. So, patutnya dapat berapa sini? Sini dapat 5 darab dengan negatif 7. Kan? Dapat negatif Negatif 35. 5 darab negatif 7 dapat negatif 35, betul tak? Betul. Okay, per dengan 3. 3 darab dengan 3 dapat berapa? 9. 9. Awak semak kat situ. Okay, kat sini salah lah kat sini. Ini tak boleh Okay, kemudian awak ada kat bawah ni salin lah. Saya rasa mana pasal punya plan ni?
Okay, mula-mula ada 5/6. Okay, so sini asalnya apa ni? Tambah. Negatif 35/9 Okay, sekarang kita buka kurungan. So dia akan jadi negatif 5/6. Tambah tolak jadi apa bila buka kurungan? Tolak. Tolak 35/9. Okay, sekarang kita kena samakan dia punya bawah. Okay, apa yang boleh sama? 9 kali berapa? 2, 18. 2, 18 kan? Darab 2, darab 2. 6 kali berapa 18? 3. 3, betul tak? Okay, jadi awak akan dapat negatif 15 per 18 tolak 35 darab 2 berapa? 70/18. Jadi penyebut bawah dah sama, so tolakkan. Tolak 5/18. 70 dapat berapa ni? Cikgu bukan tolak, tambah cikgu. Tambah. Macam mana boleh tambah pula? Ni kan dah buang kurungan, tambah tolak jadi tolak kan? Tolak 35 per... Oh ni, yang ni negatif kan? Negatif 5/6. Saya pen, nampak pen dia. Pen dia kecil. Saya tak nampak kat mana. Ni kan negatif. Negatif 5/6. So dia buat turun je. Negatif. Betul tak? Dia pun negatif. Oh, dia tak. So operasi sama, dua-dua tolak-tolak ni apa kita buat? Sini akan jadi tolak juga. So tambahkan 15 tambah 70. Awak dapat negatif 80. Berapa tu? 5, Berapa? 18. Negatif 85/18. Buat macam ni pun betul ataupun tukar pada pecahan tak wajar. Pecahan nombor bercampur. Bagi dengan 18. Ataupun boleh kecilkan lagi tak? Tak. Tak. Boleh buat macam tak wajar. Macam tak wajar kan? So boleh tukar pada nombor bercampur. Berapa dapat 4/13/18. So 4 darab dengan 18 dapat 72. Okay, so tolak dapat sini 13 Okay, so jawapan dia awak boleh buat atau tulis kat bawah tu. Tak nampak dah saya punya ni. Atau 4, 13/18. Tak muat dah. 4, 13/18. Okay. Jadinya kat situ boleh diubah. Afif boleh dapat tak Afif? Boleh. Tapi tak apalah, baguslah kan. Kita belajar. Daripada saya bagi balik untuk rujukan semua orang. Saya suka macam ni sebab dia bukan Afif dia seorang yang buat masalah kan. Maksudnya semua ada yang tak dapat juga. Saya percaya mesti ada yang tak dapat tu. Okay, bagus. Afif sebab sudi share jawapan. Okay, jadi saya rasa tu sajalah. Jadi kerja rumah untuk awak sambung C sampai F. Jo, Jeff, jangan cepat sangat. 9:31 AM. PM. Jo kelas mana Jo? Ada Jo? Okay, saya dah sharekan benda ni dalam Telegram group. Jadi awak boleh semak jalan kerja tu balik. Boleh tak macam tu dekat Telegram? Boleh. Boleh cikgu. Homework tu hantar sekali dekat Telegram. Tak payah. Nanti hari Isnin kita bincang. Awak kena write sendiri. Boleh begitu? Boleh. Hari Isnin ke hari Jumaat cikgu? Hari Jumaat. Jumaat tak cuti kan? Jumaat masih sekolah. Jadi hari Jumaat kita bincang ni kan? Ya, kita bincang ni. Lepas tu kita masuk satu topik baru, perpuluhan. Perpuluhan senang lah. Sebab perpuluhan guna kat kereta je, senang. Okay. Okay? Itu saja. Okay, jadi kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As.
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin rabbal alamin. Okay semua, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu.